إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita pada malam ini bertemu setelah lama kita menunda kuliah kita, iaitu penafsiran pada juzuk yang ke-29, dan kita berada pada suratul Ma'arij, menceritakan berkenaan dengan kiamat dan golongan yang selamat serta golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti kuliah kita tu pada ayat yang ke-23 berkenaan dengan ciri-ciri orang yang dapat masuk syurga Allah taala, yang begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia ini, serta mereka melakukan amilus salihat, amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik ini mestilah amal yang berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan rahmat kepada kita semua. Ayat yang ke-24 pada malam ini Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan ciri-ciri lagi orang yang baik, orang yang dapat memiliki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Baik, dalam harta kita ni ada harta orang lain yang telah dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memerlukan. Oleh itu kita perlu memberi rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau kita tengok latar belakang kepada ayat ini turun pada zaman tiada lagi hukum kewajipan zakat lagi. Tak ada. Zakat ni tak ada kewajipan lagi masa tu. Tetapi lihatlah bagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu memberi kepada mereka yang memerlukan, selalu memberi kepada mereka yang perlu. Oleh itu
Kita kena faham ayat ni juga bermaksud memberi kepada yang diperakui dalam tanggungan kita. Contohnya anak beranak kita, ataupun mereka yang di bawah maklum, di bawah hak tanggungan kita. Kerana di sana ada orang yang beri nafkah yang tidak cukup. Tidak cukup itu mungkin dengan sebab ada benda-benda yang lain, ataupun kalau tak cukup, dia kena usaha juga supaya benda tu bukannya lebih tapi cukup keperluan. Agama dia tidak tekan kita supaya lebih, tapi supaya cukup keperluan. Kerana itu daripada nak menikah lagi, Nabi telah sebut, ayyuhas syabab man istata' alaikumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, jikalau kamu berkemampuan berkahwin. Kemampuan di sini bukan sahaja kemampuan daripada sudut jasmani, tetapi kemampuan daripada sudut keuangan untuk kita panggil menyelesaikan tuntutan hidup seseorang manusia itu. Mungkin kalau dia tu gaji dia terlalu kurang, kalau dia kira dengan apa yang ada pada hari ini, dia duk kira nescaya tak cukup. Nak makan untuk dia, sewa rumah dia pun tak cukup. Maka dia tidak dikategorikan sebagai mereka yang mampu. Lalu adakah dia tidak boleh berkahwin? Boleh berkahwin, tapi kena cari tambahan rezeki supaya dia mampu. Bukan tunggu kaya baru kahwin, tidak. Tunggu cukup keperluan. Tapi percayalah, kalau kita hidup bujang 1,500 pun tak cukup. Tapi kalau kita hidup dalam berkahwin 1,500, gaji kita lebih pada cukup. Kerana dalam perkahwinan itu ada barakah, ada berkat. Seorang nelayan yang dia kerja nelayan, gaji dia bukan tetap, tapi dia boleh pelihara anak dia dengan bot yang dia ada, dengan pukak yang dia ada. Siapa anak 6 orang dia boleh pelihara, itu rezeki. Berbalik kepada tujuan kita akad nikah tu, tujuan kita berkahwin tu untuk apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah janjikan bagi orang yang berkahwin, Allah Ta'ala cukupkan keperluan hidup dia. Ini benda yang kita kena faham, realiti kehidupan yang ada pada hari ini. Ramai manusia tidak cukup keperluan dengan sebab mereka membazir dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Mungkin membeli pada perkara yang tidak sepatutnya. Kerana kita ni sifat kita nak lebih, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita ialah kecukupan dalam kesempurnaan dalam kehidupan kita. Hak lebih itu adalah hak orang lain yang kita kena beri kepada orang lain. Itu Islam mengajar kita. Baik. Oleh itu, kalau adalah orang yang minta sedekah, cubalah kita beri sekadar yang mampu. Kerana ada tuntutan yang Allah Ta'ala suruh beri kepada dia. Jangan banyak tanya sangat kalau kita nak beri. Kerana pahala yang kita beri itu sudah tentu sampai. Tak perlu banyak tanya pun. Awak ni pahak tahfiz mana ke, duduk di mana, banyak tanya, dia tak bagi pun. Cuma tanya soal siasat tu banyak. Mungkin dia takut tak sampai dia punya derma tu. Tetapi derma, kita derma pada siapa pun, kita niat ikhlas untuk Allah Ta'ala, kerana Allah sebagai tuntutan, sebagai hamba Allah telah pun sampai. Soal orang nak terima derma tu, nak khianat ke apa ke, tu soal dia. Kita tidak ada hak untuk itu lagi. Hak kita telah tunaikan, iaitu apabila orang nak, kita beri. Dan kalaulah orang tu ada rekod dan sebagainya, penipuan dan sebagainya, tak patutlah kita bagi. Tapi kalau orang duk mari minta di kedai makan tu, bukan mari minta dia nak jual tisu ke apa ke lah, ambil lah dengan kadar yang, kalau tak boleh banyak pun ambil lah kadar yang sedikit, ambil lah supaya dia terima hak dia dan kita menunaikan hak kita. Dengan itu mudah-mudahan hati kita menjadi lembut dan kita selalu syok wasangka yang baik
kita selalu husnuzan, sangkaan yang baik kepada orang. Baik, siapakah yang perlu kita infak ni? Bismillah. Lis-sa'ili wal mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum itu bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Dua jenis. Nabi dan para sahabat, dia akan beri kepada orang yang perlu, itu orang yang meminta, dan mereka tak tanya banyak dalam bab infak ini. Tak tanya banyak sebab hak mereka. Sebab tu apabila orang yang menjaga bahagian zakat, contoh pusat-pusat zakat ke apa ke, bila orang miskin dia minta dengan dia satu perkara, berilah. Tak payah tanya banyak. Tanya tu macam dia pegang duit tu, duit dia, padahal dia hanya pemegang amanah sahaja. Sepatutnya kena turun pergi cari orang yang susah ni, pergi cari, kita tengok lah orang mana yang dia duduk tempat mana. Kerana mungkin dia ni jenis al-mahrum, jenis dia ni jenis malu. Dia jenis yang bukan kaya tapi miskin, susah, tapi malu nak minta. Ada orang yang jenis begitu, jenis yang malu untuk meminta. Nampak ni? Malu. Dan bila malu ni, dia susah tapi dia malu nak minta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan orang yang minta ni dalam keadaan tiga keadaan. Yang pertama, orang yang berhutang dan tidak mampu bayar. Sebagai contoh, dia jadi penjamin, dia kena bayar benda tu, dan memang dia ni memang tak ada lubang nak bayar hutang. Dengan susah dia lagi, dan dia tidak berhutang kembali. Bukannya tak ada lubang nak bayar hutang, dia berhutang lagi, tidak. Miskin dah dia. Maka hak ni boleh dia minta. Boleh minta derma untuk bayar hutang. Di dalam asnah zakat ni ada orang yang berhutang yang tidak mampu lagi untuk membayar hutang. Mungkin dia berhutang, lepas pada tu dia ditimpa penyakit yang dia tak boleh kerja lagi, yang kalau nampak pada hutang dia dengan penyakit dia ni sampai bila-bila tak boleh bayar, maka dia boleh pohon untuk bayar hutang. Itu orang yang dibenarkan meminta. Yang kedua, harta yang musnah disebabkan bencana. Harta yang musnah disebabkan bencana yang menimpa, yang ni boleh minta. Yang ni boleh minta. Kebakaran, banjir, memang layak untuk dia minta, dan memang layak untuk dia dibantu. Memang layak untuk dibantu. Dan yang ketiganya, mereka tu orang miskin dan disaksikan oleh 3 orang yang mengatakan dia benar-benar miskin. Miskin satu hal, ada saksi yang mengatakan memang dia miskin sungguh, miskin tegar, maka dia layak untuk meminta. Selain daripada 3 golongan ini yang tidak disebut di atas, maka tidak digalakkan untuk meminta. Tidak digalakkan, kerana golongan al-mahrumun yang disebut ayat ni, bal nahnu mahrumun, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 67 ada satu, bahkan kami hampa dan mendapat sebarang hasil. Golongan ini tidak meminta. Mereka tidak meminta pada manusia, tapi sebenarnya mereka merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun kena ambil cakna keperluan mereka tu apa dia. Apa dia
yang diperlukan oleh mereka. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang percayakan pada hari pembalasan dan mengerjakan amal soleh sebagai bukti. Baik, mereka percaya pada janji Allah dan nikmat Allah Ta'ala beri itu syurga. Siapa yang keluarkan janji ni? Allah Ta'ala. Siapa yang beritahu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya dengan benar-benar yakin. Oleh kerana itu mereka tidak gelisah untuk serahkan hal keadaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak resah dan gelisah bila mengeluarkan harta mereka untuk Allah Taala. Baik, rupa-rupanya infak ni ada hubungan dengan kepercayaan dengan akhirat. Selagi mana orang tu mempercayai akhirat dengan betul-betul percaya, dia tidak segan dan dia tidak malu untuk menderma, dan dia tak rasa bahawa menyusahkan dia. Sebab apa yang dia beri itu hanyalah berbentuk kesenangan dunia nak banding dengan kesenangan akhirat. Orang mukmin dia tak nampak sangat dunia ni. Dunia ni orang mukmin dia tak nampak sangat. Dia tak rasa rugi sangat kalau dia beri. Sebab syurga yang dia dengar adalah Al-Quran, dia dengar adalah hadis, lebih hebat daripada apa yang dia dapat di muka dunia lagi. Oleh kerana itu tuan-tuan, harta dunia ni kita kena selesai awal-awal sebelum kita mati. Kena bagi pada anak-anak kita dulu masa kita hidup. Kerana perangai sahabat, mereka meninggalkan harta yang sedikit untuk dibahagi, tapi mereka meninggalkan harta yang banyak untuk diwakafkan dan untuk diinfak. Mereka tinggal juga pada keluarga mereka ni. Sebab yang hidup boleh cari lagi. Kalau modal kita tinggal 100,000 pada anak kita, kita derma 400,000, dengan 100,000 tu, kalau anak kita pandai guna modal, dia boleh jadi mungkin 200-300,000. Tapi kalau kita tinggal 400,000 ke sejuta dengan tidak ada apa-apa, tidak menjadi modal pahala kepada kita, rugi kita di akhirat. Ni yang kita nak change, kita nak tukar ni, daripada duit kita nak jadi ke pahala ni. Ya betul, sahabat harta banyak harta sahabat, bukan sikit. Kita pun dengar dalam sirah banyak perkara disebut berkenaan dengan sahabat, harta yang banyak. Tapi mereka meninggalkan harta wakaf yang banyak, lebih daripada bagi pada anak beranak mereka. Dan kebanyakan mereka bagi masa hidup siap-siap dah. Bila saya sebut begini, ada orang bisik dekat saya, dia kata ustaz, dia kata kalau bagi masa hidup-hidup, dia kata habis, tukar nama lah, sekali anak pergi letak kita rumah orang tua, dia kata. Satu penyakit juga, dia kata. Tuan-tuan percayalah, selagi mana kita ikut kehendak Allah Ta'ala akan lembutkan hati anak-anak kita. Anak-anak kita tak perangai jahat. Sebab daripada hidup ni, kita masa hidup kita selesai dah semua sekali. Kalau takdir Allah Ta'ala beri anak kita perangai lagu tu juga, itu ujian bagi kita. Ya Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita. Tapi kebanyakan orang yang menyelesaikan harta dia masa dia hidup lagi, dia bagi siap-siap pada anak-anak dia, kebanyakannya anak-anak tu tak bergaduh, tak berkelahi sama sendiri tak. Satu video yang tersebar baru-baru ni, bagaimana anak dia ramai-ramai berkumpul bagi harta, sebut harta banyak ni, walaupun bapak dia tu baru meninggal. Orang Melayu dia punya prinsip yang lain. Dia kata kubur merah lagi dia cara harta dah. Sepatutnya tu yang pertama sekali. Kita kuburkan dia hari ni, siap-siap semua sekali. Malam tu tengok buka apa yang ada. Harta ayah ni apa yang ada, kita nak bagi macam mana?
nak bagi ikut faraid ke, nak bagi macam mana. Itu cara yang betul sebenarnya. Bukan kita nak sangat kepada harta itu, tidak, tetapi boleh menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Kita lihat bagaimana di pejabat tanah yang tidak selesai. Tak selesai. Bukan zaman dia je, zaman Tok Wan dia lagi. Berapa lapis modal terpaksa habis puluh-puluh ribu untuk menyelesaikan masalah tanah ni. Senang-senang kita bagi masa kita hidup ni. Masa kita hidup ni. Dan kita banyakkan yang lebih nama kita ni, kita masa kita mati kita kata kita wakaf. Dan anak masing-masing dapat dah. Wakaf gila. Dan anak yang baik dia akan meneruskan wakaf ayah dia. Tapi anak yang jahat, dia memutuskan pahala, dia memutuskan hasil jariah ayah dia. Ada yang kata ayah je wakaf, kami tak wakaf pun. Dia ambil balik. Kawan saya ada duk mahat tahfiz, ambil balik tanah. Sebab wakaf tidak diurus dengan baik, tidak ada hitam putih, wakaf gitu saja. Last sekali dia kata anak dia je wakaf, ayah saya je wakaf. Saya tak wakaf. Jual balik harta wakaf tu. Ni anak yang tidak mahu sambung jariah yang ayah dia tinggalkan. Oleh kerana nak bagi benda yang ada pada kita ni satu benda yang susah. Bismillah. Saya hak bercakap sendiri pun susah. Sebab manusia ni ada sifat sayang kepada apa yang dia miliki. Dia tak boleh pergi dah, dia ada sayang apa yang dia miliki. Tetapi Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa sayang ke atas apa yang kita miliki, itulah kita kena beri. Sebab kita ada milikan yang kekal, yang lebih hebat lagi daripada itu syurga Allah Ta'ala. Lebih hebat lagi daripada dunia. Itu diajar oleh Allah Ta'ala. Dan hakikat yang kita ada ni bukan hak kita sebenarnya. Allahu Akbar. Dan kepercayaan pada hari pembalasan ni dia menimbulkan sifat tadi, sifat pemurah, sifat yang baik, sifat pemaaf. Sebab apa? Sebab ada akhirat. Sifat amanah, sifat jujur, sebab ada akhirat. Atas dunia ni siapa je boleh bercakap. Tuan-tuan jangan ingat orang yang bercakap agama ni ada akhirat dalam jiwa dia. Akhirat ni dia jenis benda yang tertanam dan gerak geri manusia yang menunjukkan percaya atau tidak dengan akhirat. Kalau seorang yang ada agama jenis tak percaya pada akhirat, dia mendustai Nabi. Hak Nabi tak sebut pun dia sebut, hak Nabi tak kata pun dia kata. Sebab apa? Dia tak yakin dengan perkataan Nabi SAW, sehingga dia datangkan perkataan yang lain yang lebih teruk, disandarkan kepada Nabi, kerana dia tak mau jumpa dengan Nabi di hari akhirat. Nabi SAW sebut pada sahabat syurga ni begini. Nabi kata kullu ummati, setiap umat tu, umat aku, Nabi kata semua nak masuk syurga, illa kecuali orang yang tak mahu. Jadi sahabat ni bila Nabi cerita syurga, dia nampak real syurga depan mata dia lah, fikiran dia mari fikir. Bila Nabi kata ada orang tak mahu masuk syurga, dia pergi tanya Nabi. Dia kata Rasulullah, ada juga orang tak masuk syurga, tak mahu masuk syurga. Dia tanya tu sebab apa? Sebab dia rasa syurga tu indah sangat yang Nabi cerita tu. Percaya dia dengan kalam Nabi SAW, dengan kata-kata Nabi SAW. Memang dia tahu bahawa Nabi ni cakap benar, memang dia yakin dengan perkataan Nabi, dan dia rasa nak sangat masuk syurga. Tiba-tiba Nabi kata umat aku nak masuk syurga, tapi ada orang tak mau masuk. Jadi dia pun pelik, siapa dia tak mau masuk syurga ni? Nabi kata man ata'ani, mana-mana taat kepada aku masuk syurga. Maka orang hak engkar kepada aku, maka dialah yang enggan masuk syurga. Dialah yang enggan masuk syurga. Apa makna engkar kepada Nabi? Tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi kita SAW.
Di zaman moden ini macam-macam amalan dok masuk kat kita, macam-macam perkara yang dok suruh amal kita, macam-macam. Cukup dan kita beramal dengan apa yang tinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Cukup. Allahu akbar. Saya bimbang tengok orang yang bercakap tidak melalui nas apabila dia beri satu-satu amalan. Kita nak suruh orang beramal ni, first kita ambil mesti hak Nabi, sebab Nabi hak terbaik. Kalau doa pun kita ambil doa yang mustajab, doa yang Allah Ta'ala ajar sendiri dalam Al-Quran tu mustajab. Kalau kita tengok Al-Quran ni, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, wa qul rabbi zidni ilma walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Tu semua doa mustajab tu. Doa mustajab, doa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita semua melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Cuma kita kena cari satu benda lagi, nak combine dengan doa mustajab ni, kita kena cari waktu yang mustajab. Dalam 24 jam hidup kita ni ada waktu yang mustajab kita berdoa. Itu sebelum daripada waktu subuh, yang disebut sebagai waktu sahur. Kalau nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, jelas-jelas Allah Ta'ala sebut wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur minta ampun dengan Allah, jelas Tuhan sebut. Itu waktu mustajab. Bila lagi waktu mustajab? Waktu mustajab doa dalam kehidupan kita sehari-hari, itu waktu ketika mana orang berbuka puasa, ketika nak buka puasa. Orang berpuasa ketika nak berbuka puasa. Itu waktu mustajab. Dalam seminggu Allah Ta'ala bagi pada kita. Bila waktu yang mustajab? Lepas daripada waktu asar hari Jumaat. Itu semua waktu mustajab. Doa yang mustajab campur dengan waktu yang mustajab. Nak jadi bonus lagi mustajab ni, Allah Ta'ala beri di tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab doa ni, bagaimana yang kita tahu, di pintu Kaabah, di maqam Ibrahim, di tempat-tempat yang Allah Ta'ala tentukan mustajab doa. Combine tiga perkara ni, mana sebab Allah Ta'ala nak tolak lagi doa seorang hamba bila dia minta dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ni musim orang buka umrah, berduyun-duyun nak pergi umrah. Tapi adakah dia repuk 3 peluang ni? 3 peluang dia repuk ke tak? Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan perhati, hari Jumaat kalau lepas asar tu hujan, masa hujan waktu mustajab, lepas asar lagi waktu mustajab lagi, lepas tu baca doa mustajab lagi. Memang Tuhan nak bagi apa yang kita minta, cuma kita tak sedar pada ketika itu. Setahun sekali ada waktu yang mustajab. Di sebelah malamnya disebut sebagai Lailatul Qadr, di sebelah siangnya disebut sebagai Yaumul Arafah. Itu disebut oleh hadis Nabi. Sebut oleh hadis Nabi. Sebab apa manusia tidak mahu minta dengan Allah di waktu yang mustajab begitu? Sebab manusia sombong. Dia rasa bahawa Allah Ta'ala nak sangat ke dia, padahal Allah Ta'ala, kita ada ke kita tak ada ke, tidak menjadi turun pangkat dan naik pangkat Allah Ta'ala tu, tidak mencederakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak turun pun ketinggian dan kehebatan Allah tu dalam kehidupan kita. Kita tak perhati kadang-kadang hari Jumaat ada lepas pada waktu asar tu, Nabi ajar di situ suruh banyak berdoa. Banyak perbuatan Nabi lepas waktu asar, mana hari Jumaat
ni Nabi duduk atas sejadah sampai waktu maghrib. Nabi duduk tempat tu, tempat sembahyang sampai waktu maghrib. Kita kena hari-hari tu pula hujan pula turun. Lepas waktu asar tu hujan turun. Kita lupa dah. Hak kata waktu mustajab tadi. Kita bukan ada apa pun, pencen-pencen dah. Cucu pun tak ada di rumah. Bini seorang duduk dengan kita, dua beranak je di rumah. Nah, makan pun bini pun tak masak dah, duduk beli kedai hari-hari. Kedai mak janda tu, lama-lama menikah dengan mak janda tu. Nampak ni? Jadi kita terlepas pandang benda tu. Mungkin kita tak mengaji, ataupun kita tak tahu, ataupun kita dilarakan dengan benda-benda yang tidak ada kena mengena dengan kita. Itu saya nak ajar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Orang yang tidak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala ni, walaupun dia tu berpakaian agama, walaupun pakai jubah ke, walaupun dia tu nampak agama, tapi dia tidak dipandu dengan wahyu, tak jumpa jalan cari syurga Allah Ta'ala, tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Hari ni pula orang main mimpi jumpa Nabi pula sebagai hujah. Mari seorang ustaz sebut mimpi jumpa Nabi, Nabi beri amalan begini. Tak apalah, mimpi jumpa Nabi tu betul, sebab ada dalam kitab pun cerita mimpi jumpa Nabi ni. Tapi hak Nabi beri amalan tu, Nabi tak pernah beri kepada sahabat amalan tu. Tiba-tiba dia bagi kat tok guru awak. Kalau Nabi beri amalan baca bismillah banyak ni, baca benda ni banyak ni yang tidak pernah Nabi sebut kepada para sahabat, tiba-tiba sebut pada tok guru dia tu salah tu bukan Nabi, tu syaitan. Dia kata syaitan mana boleh menyerupai Nabi. Masalah sekarang ni kita tahu kerupa Nabi. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh mengaku dia Nabi. Masalah kita tengok ke muka Nabi? Tak pernah tengok muka Nabi. Kita belajar wajah Nabi, tinggi Nabi, rendah Nabi, rambut Nabi, gigi Nabi, cara Nabi berjalan, pipi Nabi merah-merah. Kita belajar daripada mana? Syama'il Muhammadiyah ya sebut. Satu kitab dia ya sebut, tapi kita nak gambar muka macam kawan ni, muka macam Tok Syekh ni, muka macam Tok Syekh. Sebab apa? Sebab dia keturunan Nabi. Sebab dia keturunan Nabi, maka nak saya duk nampak muka Rasulullah tu macam ni. Mengaruk belakang ni, ditipu oleh syaitan. Tipu oleh syaitan. Awak ambil mana amalan ni? Baca bismillah 60 kali semua ni. Nak selesai hajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mari ajar dalam mimpi. Kenapa Nabi tak ajar benda tu kepada para sahabat? Sedangkan Nabi meninggalkan para sahabat. Lepas pada Nabi meninggalkan, masalah di kalangan sahabat tu banyak, terutamanya masalah politik. Kenapa tidak ada seorang sahabat pun mimpi jumpa Nabi untuk menyelesaikan peperangan di kalangan para sahabat tu sendiri? Kenapa? Nak mimpi sangat jumpa Nabi. Jawab lagi. Sebab apa? Zaman Uthman ibn Affan, hebat masalah politik berlaku di kalangan sahabat. Sahabat yang duduk dekat dengan Nabi, yang imannya menambah, yang imannya kuat. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibaca ke ayat Allah makin bertambah iman mereka. Kenapa Nabi tidak yaqazah dan Nabi tidak bermimpi mari jumpa dengan dia untuk menyelesaikan masalah di kalangan mereka? Ni puak ni kena jawab. Kena jawab benda ni. Bermakna tuan-tuan tahu sebab apa dia kata mimpi jumpa Nabi, tok guru saya mimpi jumpa Nabi. Sedangkan hak Nabi ajar tu ada. Pergi pakar hak tok guru dia nak beritahu bahawa bila tok guru saya mimpi jumpa Nabi, tok guru saya pun sahabat. Bila tok guru saya sahabat, mimpi selalu jumpa Nabi, hadis Nabi pun tak pakai. Hadis Nabi ni zon semua sekali, tak pakai semua hadis Nabi. Pakai tok guru saya sudahlah. Hatu hak nak tu. Hatu hak nak tu. Hadis Nabi Abu Hurairah ke Nasai ke Tirmizi ke Abu Daud ke Ibnu Majah ke, tak ada semua ni. Ulama-ulama hak bersuruh pecah kepala, ada ulama tu sampai sakit pinggang, ada ulama Al-Imam Nawawi makan buah tamar sampai meninggal.
Sebab apa? Bersungguh nak tengok hadis tu sahih tak sahih. Semua tak pakai belakang ni, tak boleh ambil belakang. Sebab apa? Sebab tok guru saya mimpi dah jumpa Nabi. Hei, mabuk ketum ke? Nak marah sikit, bismillah. Kita minum air dah sebab panas. Ni mengarut. Saya nak pesan pada tuan sekali lagi, kalau adalah ustaz ke siapa mari mengajar mimpi jumpa Nabi, jika dia mengajar dia mimpi jumpa Nabi, kita terima. Patut dia kata Nabi dalam mimpi tu Nabi suruh banyakkan istighfar. Pada waktu subuh banyakkan istighfar, pada waktu sahur dah banyakkan istighfar, pada lepas asar hari Jumaat. Kita kata betul. Sebab apa yang Nabi sebut tu sama dengan Nabi sebut kepada para sahabat semua. Dia kata saya mimpi jumpa Nabi. Nabi ajar kepada saya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca pada waktu pagi dan petang, boleh mengelak mudarat Covid dan sebagainya. Kita percaya. Sebab hadis Nabi memang sebut begitu. Bukan sebut Covid lah, boleh hendak mudarat dan sebagainya, termasuk mudarat penyakit ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita percaya. Cukup lengkap tu. Saya sebut begini ni kerana apa? Kerana zaman lah ni ramai duk jaja mimpi Nabi ni, ramai. Banyak mimpi, nak sebut mimpi banyak. Dengar dalam YouTube tu macam-macam, ustaz duk mimpi tu, mimpi ni sikit-sikit mimpi. Allah, kuat tidurnya. Mu baca Quran tidur kuat. Tu hak mimpi tu. Betul tak? Nak mari mana mimpi kalau tak tidur? Dia mesti tidur dulu baru mimpi. Datuk guru awak ni duk mimpi kuat tidur. Baca Quran kurang. Tu jadi gitu tu. Beritahu ke anak murid mimpi gitu. Anak murid pun amalan. Mana boleh begitu? Tak boleh. Agama ni telah sempurna. Saya sebut, saya tidak menolak mimpi jumpa Nabi, tidak menolak. Ada orang yang mimpi jumpa Nabi, betul. Satu kelebihan. Ada yang orang mimpi jumpa Nabi, dia sakit belakang, Nabi mai gosok belakang dia. Dia tak tahu siapa-siapa Nabi ke tak Nabi, orang tu mari dekat dengan muka dia, dia gosok belakang. Bila orang tu pergi jauh, dia tanya, siapa dia tu? Itulah Rasulullah. Dia sakit belakang dia, bangun pagi esok belakang dia rasa lega. Mungkin satu kelebihan tu abang. Kita boleh percaya. Ada orang mimpi jumpa Nabi macam mana wallahu alam, ada yang tutup muka begitu. Kalau kita baca kisah-kisah ulama mimpi jumpa Nabi, suruh bersabarlah kamu dengan apa yang Tuhan tentukan. Kalau musibah datang pada kamu, kena bersabar. Kerana bersabar itu senjata yang sebenar bagi orang mukmin. Kita pun sedar kena bersabar. Dalam keadaan pada ketika itu kita menghadapi masalah. Betul itu Nabi. Tapi kalau mari jumpa Nabi pakai jubah putih, janggut putih sebagainya, kamu bacalah gini, bacalah hak ni. Hak dia saja pada kita tu baca dengan ketetapan 73 kali ke 63 kali, walaupun baca tu baca ayat Quran. Tapi Nabi yang menetapkan berapa kali nak baca ni. Bukan dia yang menetapkan. Itu bukan Nabi, itu jin ataupun syaitan. Kesan dia apa dia? Nak cerita kesan sikit. Dia gini, bila kita dapat dalam mimpi wirid hak tak tahu mana-mana, zikir hak tak tahu apa-apa, ataupun ayat Quran tapi baca tak tahu apa. Ayat Quran, contoh ayat ni, kamu bacalah gini-gini, kamu serulah tok guru nama sekalian, nescaya kamu dapat menyelesaikan masalah. Tiba-tiba kawan tu yakin dengan mimpi dia, ustaz apa-apa dia tak
tanya. Kalau dia tanya pun tanya orang tak mengaji tauhid dengan betul. Orang tu kata, oi bagus mimpi awak tu, satu kelebihan tu mungkin Nabi, dia pun bacalah ayat tu. Ayat yang Nabi tak suruh baca pun dia bacalah pagi petang, tiba-tiba dia mimpi pula. Dia mimpi mari orang janggut putih, serban putih. Orang tu kata, saya nak bagi hadiah ke awak ni. Hadiah dia satu mata cicing ke, tasbih ke, awak pergi ambil lah bawah tangga, bawah sejadah tempat awak semayang. Dia bangun pagi esok, ada sungguh tasbih tu. Ni mainan jin. Malam esok mimpi pula orang hak kata, aku bagi tasbih pada kamu tu, kamu kena letak pada hari Rabu, kamu kena baca wirid ni sekalian. Kamu hadiahkan pada kawan ni wirid kamu. Nescaya kamu gendam tasbih tu dalam air, kamu boleh berubat. Lah sekali dia boleh berubat. Berubat dengan apa? Dengan bantuan jin. Bukannya berubat dia tu bukannya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Itu tipu daya jin dan syaitan. Ni boleh kita bincang dengan panjang. Boleh bincang dari Risalatul Tauhid. Dari Risalatul Tauhid karangan cucu Syekh Waliullah dalam Hujjatullah Al-Balighah, boleh buka. Saya nak buat daurah ni, daurah dia panggil daurah Risalatul Tauhid ni di negeri Perlis, kita nak buat 27 hari bulan 27 bulan sebelah ni lah. Kita buka pendaftaran. Sehari kita buat daripada pagi sampailah daripada tengah hari. Tengah hari tu kita jamu nasi, ada makanan disediakan. Kita nak beritahu bahawa apa perbezaan akidah musyrikin Mekah dengan kita. Yang pertama, apa persamaan akidah musyrikin Mekah dengan kita. Kalau kita faham hak ni tuan-tuan, kita tolak jampi, kita tolak bomoh, kita tolak tawassul mengaruk. Tawassul tu ada, tapi kita tolak tawassul hak mengaruk ni. Setengah hari kita nak buat suruh faham. Live pun ada, tanpa bayaran. Semua ni kita buat kerana apa? Kerana kita nak memahamkan masyarakat. Banyaknya orang hari ni duk berubat, duk apa dalam live ni banyak. Orang tak sedar apa semua, buka live. Bila buka live tu, lepas tu baca. Lepas baca tu apa? Lepas baca tu kawan tu tanya pula dalam live tu, jin tu begitu begini. Betul ke benda tu? Dalam seorang perawat sunnah kita ada dalam Facebook, nama Abu Humaid ke apa dia. Dia menerangkan cukup detail yang mana yang sihir, yang mana yang berubat dengan betul. Tuan-tuan boleh tengok sendiri insya-Allah. Oleh kerana masa dah ada masa dah azan isyak dah, kita kena berhentilah sebab musim-musim Covid ni tak boleh lama-lama. Kita patuh pada ulul amri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Insya-Allah kita sambung ayat yang ke-27 lagi, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan mereka yang cemas takut daripada timpa azab. Macam mana mereka boleh takut ditimpa azab? Kerana akhirat juga adalah jiwa mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ilah.